Azan lama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Sebagaimana yang dijanjikan, saya melaporkan daripada PWTC, Pusat Dagangan Dunia Putra dan Rumah UMNO. Kita mengadakan siaran. Hari ini kita dengar ucapan, tentulah macam-macam hari ini. Laporan saya pertama sekali, tentulah UMNO sudah pun saya melihat. Sejujurnya saya katakan bahawa UMNO sudah pun kembali apabila perwakilan yang datang, hadirin yang datang, ramai yang datang sini hari ini melebihi macam dulu. Tak ada lagi macam 2-3 tahun dulu sepi, tapi kali ini kehadiran mereka terlalu ramai saudara. Apa khabar saudara Fazil Yub, Puan Nurah Arsyad, saudara Syahnas, begitu juga saudara Adam Jebat. Bersama dengan saya ini ada saudara Panglima baru daripada Pergerakan Pemuda UMNO. Saya harus melaporkan bahawa hari ini tidaklah cerita-cerita memori, tetapi saudara Hafiz Azhara, terima kasih hadir, saudara Edmund Ngumbang, Hafiz, terima kasih Hafiz. Saya melihat bahawa Perhimpunan Agung UMNO kali ini sudah pun kembali. Edi Tahir, dia kata dalam orang putih tak? Tak ada, di sini tak ada cakap orang putih. Ini UMNO, mana ada orang putih? So, Edi Tahir. Baik, saudara. Saya melihat bahawa tadi ucapan Ketua Pergerakan Pemuda Dr. Akmal. Dr. Akmal begitu bersemangat. Saudara Abu Suman Hashim, salam dari Batu Pahat. Saudara Yang Maya, saudara Jamal, Safina, saudara Lang, Lang Banjari, saudara Abu Samah dari Puchong, saudara Jalal Ali. Dan saya melihat hari ini, saya katakan bahawa UMNO seolah sudah pun kembali ke Amir Hijaz Fans. Sebab tamu saya ni bukan nama lah. Ya, dan Sri Johan, apa khabar? Selamat petang, Tuan Sri. Saudara Syahid Nur, berkobar-kobar Ketua Pemuda berucap tadi. Benar, saudara. Dan saya lihat bahawa sekarang ni pemuda sudah pun kembali dan tidak lagi sunyi. Saudara Frankri, terima kasih. Kongres UMNO. Saudara Hashim Alias, orang Melaka, mana ni? Saudara Muhammad Azhar Abdullah, meriah kali ni. Saudara Idil Sunggih, dari Jalan Binjai, saudara Syamsiah, saudara Muhammad Azhar Abdullah, meriah. Saudara Azlin Abdullah, saudara Samsul Anwar, selamat petang, selamat berlabun saudara Anwar Muhammad. Saya tak muda 5 tahun saudara, bertambah tua lagi. Baik saudara, saya tak mau ambil lama sebab dia pun sibuk. Hari ini masing-masing perwakilan bersama saya adalah saudara Wira Muda Baru saudara, iaitu saudara Wan Mah Husin. Bukan Mah Husin saudara, Mah M-A-H. Orang Kelantan ni saudara, dia M tu okey lah sikit, nak tutup mulut tu dia Mah Husin. Apa khabar saudara? Baik, alhamdulillah. Syukur. Cakap kuat sikit. Apa khabar semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan secara langsung Datuk Seri Kamal Amir kita pada hari ini. Terima kasih Datuk. Sabar. Jangan sudi Cakap. Jadi hari ini satu sejarah baru UMNO apabila mengadakan Perhimpunan Agung UMNO dalam minggu bekerja. Di minggu bekerja. Ini weekdays, bukannya weekend. Betul. Bukan hari cuti. Ya. Dan dia buat Perhimpunan Agung ini selepas cuti sekolah. Ini satu tamparan yang hebat kepada ahli UMNO. Dan selalunya musim cuti sekolah kan? Cuti sekolah. Dan biasa kalau cuti sekolah penuh, budak-budak kecil pun datang juga. Tapi kali ini orang-orang tua yang anak-anak sekolah pun datang juga. Ini bukti bahawasanya yang dikatakan UMNO bungkus, UMNO akan hilang, UMNO akan gaib, UMNO akan tiada atas muka Indonesia ini tidak boleh menyatakan seperti itu, kerana hari ini segala tomahat, segala pandangan serong itu telah pun dinoktahkan apabila Perhimpunan Agung UMNO 2023 walaupun diadakan dalam minggu bekerja, ahli perwakilan semuanya datang. Saudara Mah Husin ni, Wan, panggil Wan ke panggil Mah Husin? Mah Husin. Orang Kelantan ni kalau Wan tu dulu Wan Wan Salman lah dulu, penyanyi dulu. Dan saudara dari bahagian mana? Saya bahagian Jeli.
orang bukan jeli. Saudara, Wan Mahusin ni adalah, saya lihat adalah wira baru. Jadi Tahir, saya cuti sekolah. Pencin ni. Pencin lah tu. Saudara Mazuki Saad, Saudara Maksu BM, Saudara Azlin Abdullah, Saudara Ayub Tasik Cini. Ya saudara Wan Mahusin ni, yang saya terpikat dengan beliau kerana dia selalu melakukan ledakan-ledakan yang di luar petak seorang anak muda. Berapa usia saudara Mahusin? 29. Saya anak muda berusia 29 tahun daripada Jeli. Jeli kawasan apa ini? Kawasan apa? Pelda dah. Dia pun kawasan Pelda tapi pedalaman lah. Pedalaman kawasan pedalaman. Hadir. Bawa bas ke? Baik, saudara Mahusin ni diledakkan itu memeranjatkan. Antaranya apabila beliau membongkar bagaimana kedudukan isu air di Kelantan. Saya rasa di Kelantan ni, kawasan Jeli ni tentulah beliau juga terkesan kerana masalah air di Kelantan. Tapi saya tak mau bercakap soal masalah air di Kelantan. Yang saya selalu bercakap tentang bagaimana isu tanah yang digegarkan oleh saudara Mahusin. Tetapi saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? HB Ali, tatap UMNO katanya. Jadi Tahir, orang Perak, Wan tu pangkat opah. Itu kalau di Perak. Di Perak, kalau Wan itu dipanggil opah. Opah? Opah. Tua lah. Dalam usia 29 tahun, dia kata takkanlah dia tua. Jadi saya nak bertanya dengan Wan, bagaimana kedudukan UMNO di Kelantan lah maksudnya. Sila Wan. Baik. Kedudukan UMNO di Kelantan walaupun berdepan dengan kekalahan 33 tahun, berdepan dengan PAS. Tetapi bagi saya UMNO tetap ada. UMNO tetap ada cawangan yang masih lagi aktif. Sekejap sikit Wan, ada call masuk. Terus kawan. Okey. UMNO tetap ada. Walaupun berada di sebuah negeri yang 33 tahun kita tewas. Kekuatan UMNO bila mana rakyat memerlukan bantuan, pemimpin-pemimpin UMNO lah yang menjadi nadi kepada rakyat. Yang terkedepan. Yang terkedepan. Dalam apa suasana pun. Betul. Kerana jiwa pemimpin UMNO ini walaupun diserang bertubi-tubi, tengoklah pada hari ini. Wan tak takut ke kena serang dengan apa pembangkang apa semua ni Wan? Kalau kita takut diserang, jangan bercakap soal perjuangan. Kalau takut di lambung berombak. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sama juga dalam apa juga situasi pun, jika kita nak menjadi seorang pahlawan, kita kena turun ke medan perang. Kalau tidak, kita akan digelar sebagai pondan. Jadi saya tidak mahu bercakap siapa yang berani, siapa yang hebat, siapa yang kuat. Mahusin ini kononnya nak publicity, Mahusin nakkan marketing, nakkan kepada jawatan. Bagi saya itu perkara nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Yang saya nak tahu sepanjang hidup saya, sepanjang 29 tahun, diperintahkan oleh PAS 33 tahun, saya bukan nak jawatan. Saya bukan nak publicity, tetapi saya nak kebenaran. Apakah PAS yang boleh menakluk Kelantan ini atas dasar kebenaran? Adakah PAS kononnya berjubah dan berserban tidak menipu di hadapan rakyat Kelantan? Tapi pada hakikat sekarang ini saya paksa diri saya berani, walaupun saya diserang, keluarga saya diserang, keluarga saya pun turut diserang, berhadapan dengan PAS ni. Sebab parti PAS ni dia lain macam. Saya nampak ada laporan polis pun ada. Laporan polis pun banyak. Saya dah buat laporan polis dan tidak kurang juga mereka juga buat laporan polis kepada saya. Jadi alhamdulillah semua benda itu kita dapat selesaikan. Kerana kita yakin dan percaya bahawasanya pembongkaran ini saya ada data. Saya ada bukti dan saya ada surat walaupun surat itu sulit. Saya lihat macam mana isu tentang apa ini ahli lembaga pengarah air Kelantan sekarang sampai 10,000 10,000 rakyat menderita. Saudara Syed bin Yahya, UMNO tetap mantul kena. Kama Saleh Saad. Kami otak-otak lama ramai yang masih hidup. Harap penyokong-penyokong kuat mengundi. Saudara Saleh Saad, saya tak tahu saudara bagaimana. Kalau di Kelantan saya nampak
Saudara Mahusin ini, Wan Mahusin ini anak muda saya terkesan, terus terang saya katakan, saya mengimbau kembali waktu zaman kami dalam pergerakan pemuda dulu. Inilah jiwa-jiwa yang disemai. Saudara Wan, apakah saudara berasal dari keluarga orang politik? Saya, abah saya adalah bekas pengurusi JKKKP. Pengurusi JKK, dia jeli ya? JK UMNO Bahagian. Ya. Dan sebenarnya saya lawan PAS ini bukan kerana abah saya, bukan kerana keluarga saya, tapi saya yang rasa. Saya berumur 6 tahun, pergi ke sekolah, nak pergi ke sekolah tabika, taman bimbingan kanak-kanak yang kena pakai baju biru. Saya kena lalu jalan yang sama, dan sebelum sampai ke sekolah, sebelum sampai ke sekolah, Malam lain apa tu? Baju. Tengah live ni. Ya, okey. nak pergi ke sekolah tabika, kena lalu sekolah pasti. Ya. Masa saya nak pergi ke sekolah tabika, saya dijelil lidah, saya dibu. Itu menyebabkan saya akan buktikan bahawasanya siapa yang memilih PAS adalah satu parti yang tak betul. Kerana daripada kecil lagi dia ajar anak-anak muda untuk membenci, bukan mengasihani, bukan berkasih sayang. Jadi daripada usia saya 6 tahun, dalam hati saya kesilapan PAS yang besar bila mereka mengajar anak-anak di usia yang kecil untuk membenci. Saya dibu, saya dijelir, saya dikata macam-macam untuk melepasi ke sekolah tabika. Segala yang negatif itu dihamburkan. Segala yang negatif seringkali dihamburkan. Saya masuk sekolah menengah, saya masuk universiti, sama juga. Sepatutnya berada di Kelantan, walaupun kita ini fikrahnya UMNO, PAS kena gunakan nilai-nilai kasih sayang. Kena gunakan apa yang dipraktikkan oleh Islam. Kalau Islam mengesyorkan kita untuk berkasih sayang, saya tidak nampak kasih sayang PAS yang pimpinannya kononnya Islam di negeri Kelantan. Saudara di universiti dalam bidang apa, saudara? Saya ambil penulisan. Bayang penulisan. Ya, seni kreatif. Pada berpetah bercakap dah. Alhamdulillah. Menyusun kata-kata. Sebab saya memilih jurusan itu. Jangan saudara banyak sudah ada kata-kata cinta sudahlah ya. Sebab saya yakin dan percaya pembangunan bangsa ini daripada gagasan idea. Kita kena menulis. Kalau satu hari sebelum ini pemimpin-pemimpin kita ini banyak menghasilkan buku. Banyak menghasilkan nota-nota berkaitan dengan jiwa perjuangan. Perjuangan Melayu dahulu lahir daripada tinta-tinta. Dia membangkitkan semangat. Kerana dulu mana ada Facebook. Dulu mana ada TikTok. Sampaikan naskah-naskah, makalah-makalah melalui tulisan. Jadi kali ini saya memilih untuk mengambil jurusan penulisan untuk saya menulis mengikut hati dan kehendak jiwa. Hati naluri anak muda yang mau melihat ada perubahan. Saya melihat bukan hanya perubahan, saya merasakan bahawa dalam perjuangan ini soal perasaan satu, tetapi yang penting adalah ketelusan dan keikhlasan. Kita harus ikhlas dalam perjuangan. Kita harus ikhlas pada diri kita. Kita harus ikhlas pada anak-anak muda, pada keluarga kita, pada bangsa kita. Dan saya melihat saudara Wan Mahusin ini dia benar-benar ikhlas. Dia melakukan pendedahan itu bukan kerana kebencian, tapi apabila beliau melihat ada kepincangan berlaku dalam pentadbiran. Kita tak mau menuduh orang itu korup dan sebagainya, tidak. Tapi kalau ada kepincangan, janganlah rakyat dikaburkan pemikiran mereka. Bukan, janganlah diadu dombakan. Macam kata saudara Wan Mahusin, beliau melihat beliau dikeji, dijelir oleh anak-anak yang belajar dekat PAS. Ini bukan satu budaya yang baik untuk anak-anak kita. Dan balik pada sekarang ni saudara Mahusin, Wan, buat you punya bidang pekerjaan apa, Wan? Saya dahulu bekerja dengan yayasan Kelantan. Yayasan di Shah Alam, yayasan pendidikan. Lalu saya berpindah kepada sebuah syarikat yang menguruskan projek di Indonesia. Tapi dalam tempoh pilihan raya ini saya mengambil keputusan untuk saya bercuti seketika. Cuti tanpa gaji? Ya, cuti tanpa gaji. Dan saya mengusahakan sedikit perniagaan. Wan dah kahwin? Dah kahwin. Pada anak? Anak seorang. Apa rasa hati Wan bila Wan tengok anak Wan? Rasa kita perlu menjadi hero kepada anak.
Bukan, Dia- kenapa saya lontarkan soal itu? Sebab saya bila balik ke rumah, saya tak ada anak saya semua dah besar-besar. Setiap kali saya melihat cucu saya tidur, saya menitiskan air mata saya kerana saya merasakan apa bekalan yang saya akan berikan kepada cucu saya. Dapatkah mereka mengalami kehidupan sebagaimana yang pernah saya alami? Kan? Kalaulah dalam keadaan negara yang begitu tidak menentu, kalau orang lain yang mentadbirnya, maklum sajalah kita tak menentu politik ni. Apakah saya tidak berdosa pada cucu saya? Tapi Wan tentulah, bagaimana kalau Wan balik rumah tengok anak-anak macam mana Wan? Baik, yang paling penting Ya. kita nak lihat anak kita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, apa yang dia akan peroleh. Di dalam sebuah negara Malaysia ini, seorang ayah Ya. ingin melihat anaknya berjaya dalam kehidupan. Ya. Boleh melanjutkan pelajaran. Ya. Bila lepas pelajaran dia boleh mendapat kerja Ya. yang lebih hebat daripada kita. Ya. Jika dia mampu bersuara, suaranya didengari bukan di peringkat negara, di seluruh benua. Kita mengharapkan generasi kita ini lebih hebat, lebih kental Ya, ya. untuk menghadapi cabaran yang mendatang. Sama juga Ya, saya. Saudara Muhammad Azmi dari Kota Baru. Kota Dia Baru. kata hebat orang Kelantan ni dah. Jadi hari ini Ya. bila saya Ya. menzahirkan bahawa saya menyokong UMNO, ada pihak yang mendakwa bahawa saya jangan bercakap soal Melayu kerana UMNO telah merosakkan Melayu. Itu adalah satu persepsi dan tanggapan yang negatif. Siapa lagi parti yang boleh bercakap soal Melayu? Ya. Kalau kita kata PAS menjadi penyelamat orang Melayu, PAS menolak Melayu kerana dituduh Melayu itu adalah sekular, Asabiah, asabiah. ya. Mana bukti PAS ingin membela nasib Melayu? Dan bukti contoh PAS hari ini terpaksa menjilat Dr. Mahathir, Dr. Mahathir. Saya rasa terkesan bila sebelum ini, Ya. PAS menyelar tindakan Mahathir membawa agenda Melayu. Ya. PAS melawan habis-habisan kerana Mahathir membawa perlembagaan penjajah. Wah, saudara. Hari ini saya rasa PAS ini dia keliru identiti. Ya. Kalau saya daripada kecil dikatakan saya ni kafir kerana tidak menyokong PAS, kerana PAS ini membawa agenda Islam, jangan sokong Melayu kerana Melayu bukan bermakna Melayu itu Islam. Jadi hari ini PAS dah tertukar identiti dia. Saudara, nampak kayaknya Wan Hussein ni dia punya jiwa anak muda. Saudara, memanglah saya terkesima melihat semangatnya berkobar-kobar, tapi saya tak maulah nak membalun parti orang. Biarlah mereka dengan ideologi, dengan cara mereka. Tapi saya melihat bagaimana Wan harus mendaki politik ni. Wan dia banyak seninya. Bersipang siur, Wan akan mengalami kepelbagaian dalam menerima pengalaman, kepelbagaian peristiwa. Wan bukan senang Wan nak jadi pemimpin. Betul. Tapi bila Wan mengatakan dalam usia 29 tahun anak seorang, artinya Wan sudah pun mula memimpin sebuah keluarga. Isteri Wan bekerja? Baru tamat belajar. Baru tak? Aduh, dia pinang anak dara orang dekat sekolah lagi. Yalah. Hebatlah Wan. Kalau dapat ijazah jadi mahal lah. Saya seronok. Saya suka berbual dengan Wan Hussein ni sebab beliau begitu berlapang dada dan begitu ramah. Dan saya mengharapkan, apakah Wan ada cita-cita jadi wakil rakyat? Okey. Kalau tanya kepada semua ahli UMNO, tanya kepada semua ahli-ahli parti politik, kenapa nak menyertai parti politik, sudah pasti dia nak ke hadapan. Semua sekali nak ke hadapan. Tapi bila ditanya, saya nak jadi wakil rakyat, Tok Wakil lah Kelantan nak jadi kata. tok wakil, jika diizinkan oleh Allah, saya akan berada di tempat itu. Tapi kalau nak jadi wakil rakyat terpaksa pijak kawan, nak jadi wakil rakyat terpaksa kita kena Cah keting. Ya. Bagi saya itu adalah satu tindakan yang tak betul. Tak betul. Apakah Wan melihat sekarang ni di Kelantan ni penerimaan warga Kelantan terhadap UMNO? Baik. Sebelum ini di Kelantan sering pemimpin-pemimpin parti sana mendakwahkan orang Kelantan benci UMNO kerana UMNO ni zalim. Benci UMNO kerana UMNO yang menyekat peruntukan Kelantan. Ya. Tetapi apabila saya menggali, adakah benar UMNO ini menzalimi? Saya jumpa. Ya. Saya jumpa bukti, saya jumpa fakta. Yang menzalimi Kelantan bukannya UMNO.
yang menzalimi Kelantan adalah pemimpin-pemimpin kerajaan negeri sendiri. Okay, kalau saya biarkan begitu, berlalu Wan ni memang ada balon lagi. Saya nampak balon Wan lagi. ni memang kaki balon. Saya nak tanya pula Wan, macam mana Wan melihat perkongsian kuasa antara UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan? Okey. Saya melihat perkongsian kuasa ini bukan keputusan mana-mana parti. PKR pun tak nak berkongsi kuasa dengan UMNO, dengan Barisan Nasional, kerana dia berlawan dalam pilihan raya, dia nak jadi kerajaan. Itu faktanya. Itu fakta. PAS pun sama juga. Kalau boleh dia nak menang jadi kerajaan. UMNO pun bertanding hari itu nak jadi kerajaan. Kalau nak jadi pembangkang, UMNO tak perlu jadi kerajaan. UMNO tak perlu bertanding. Biarlah kita jadi persatuan. Kan? Jadi semua parti nak bertanding untuk jadi kerajaan. Tetapi keputusan PRU yang ke-15 tak ada parti yang boleh bentuk kerajaan. Rakyat dah buat keputusan. Rakyat dah buat keputusan. Semua parti kalah. Semua parti kalah. Jadi antara kekalahan ini kena ada parti yang mengalah untuk menerima keputusan dan saranan tuanku yang di Pertuan Agong. Perikatan Nasional dah kalah, tetapi dia tidak mengalah untuk menerima saranan daripada Duli Yang Maha Mulia tuanku yang di Pertuan Agong. UMNO kalau dia tidak bersama dengan Pakatan, dia tetap pembangkang. Dia tak bersama dengan Perikatan Nasional pun, dia tetap pembangkang. Wan bercakap ni adakah fakta ke atau macam mana Wan? Fakta ya? Fakta. Tetapi dalam keputusan 30 kerusi Barisan Nasional, Barisan Nasional jadi pembangkang tu. Ya. Yang nak memastikan Barisan Nasional ini kekal dalam pembangkang adalah Perikatan Nasional. Jika Perikatan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan jadi kerajaan, UMNO Barisan Nasional jadi pembangkang automatik. Tetapi oleh kerana Perikatan Nasional menolak Pakatan Harapan, UMNO lah menjadi ayam tambatan kepada Pakatan Harapan. Tiba-tiba saja. Betul. Yang kalah teruk boleh jadi penting. Jadi sebelum ini PAS ataupun Perikatan Nasional bangga bahawa dia jadi kingmaker. Hari ini Allah, itulah kekuasaan Allah. Dia nak mentar balik, apa panggil? Nak membolak balik seketika sahaja. Jadi UMNO, tanpa kita cakap, UMNO dah jadi kingmaker sebuah kerajaan. Apa perasaan Wan bila dengar itu hari UMNO kalah teruk masa pilihan raya 15? Yang pertama, sudah pasti kita rasa kecewa. Kita rasa sedih. Kerana UMNO tidak boleh. Yang pertama, UMNO tidak boleh jadi kerajaan. UMNO ditolak oleh pengundi Melayu itu sendiri. Kerana apa? Yang pertama, kerana terpedaya dengan kononnya Perikatan Nasional tu best, stabil. Terpedaya bahawasanya menyokong PAS itu adalah tiket ke syurga. Menyokong PAS itu adalah satu perjuangan yang suci. Tetapi apabila Perikatan Nasional tidak boleh jadi kerajaan, rupa-rupanya mereka bukannya stabil. Mereka tidak bersih. Dan itu menyebabkan rakyat Malaysia pada hari ini menerima UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Mana ada demonstrasi, mana ada penolakan besar-besaran, menolak perubahan kerajaan, tidak ada. Itu bermaksud rakyat Malaysia sudah berlapang dada bahawasanya parti yang dia pilih iaitu Perikatan Nasional tidak boleh jadi kerajaan. Dan rakyat Perikatan Nasional sebenarnya marah kepada kepimpinan Perikatan Nasional. Kenapa sombong sangat? Kita undi ni untuk jadi kerajaan. Kita undi ni untuk angkat mereka jadi kerajaan. Tetapi bila mereka dah ada kekuatan, mereka tolak untuk jadi kerajaan. Itu rakyat marah. Itu rakyat marah sebenarnya kepada Perikatan Nasional. Tetapi Perikatan Nasional ini memutar supaya rakyat marah kepada UMNO. Wan, beraya kata tongkok cantik. Wan beli songkok kat mana ni Wan? Songkok kat Jalan Tar. Ada sikit dia kata contoh songkok cantik. Dari mana? Jalan Tar. Jalan Tar. Wan tinggal di sini ke atau tinggal di Jeli? Saya tinggal kat Kelantan, sini Jeli. Kelantan mana ada songkok tinggi tu? Kelantan banyak lebay lah. Kelantan kopi lah. Jadi nak cari songkok kena cari kat Kuala Lumpur. Sama juga nak cari kerja kena datang ke Shah Alam. Kelantan ni tak ada apa-apa yang ada lebay lah. Itu saya jadi marah kalau bercakap dengan PAS. Jadi keputusan pilihan raya dah membuktikan bahawasanya tidak ada parti. Tidak ada parti yang boleh jadi kerajaan. Tapi kenapa Perikatan Nasional tidak boleh menerima UMNO bersama dengan Pakatan Harapan? Kalau dia benci kepada UMNO, dia terima je lah.
Jadi Bagus. jadi artinya UMNO ini lahir dari rakyat untuk rakyat. UMNO ini parti yang kasih sayang apa kayaknya. Betul. Menghormati. Ya, Wan macam mana Wan punya pandangan tentang sekarang ni banyak sangat ni nak kena ni. Ini anti SPRM dah nak masuk rumah-rumah di negara kita ni. Betul. Mana pandangan Wan? Pandangan saya yang melantik bos SPRM itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang meneruskan pelantikan itu PMX. Ya. Bagi saya, jika Hang Tuah membunuh Tamin Sari, bukan dengan keris Hang Tuah, dia membunuh Tamin Sari menggunakan keris Tamin Sari itu sendiri. Jadi bagi saya formula PMN ini cukup baik, kerana PN akan dibunuh oleh kerisnya sendiri. Bagaimana Wan melihat anak-anak muda keadilan? Anak-anak muda keadilan, kita lihat anak-anak muda keadilan ini adalah terbuka dan berlapang dada. Ya. Sangat berlapang dada. Sangat luar dada ya. Kita macam mana kita nak cakap? Seumpama kita ini mendapat keluarga baru, yang dahulu kita menjadi seteru. Seteru kita dengan PKR bukan seteru berkaitan dengan agama. Ya. Seteru kita dengan PKR adalah dasar. Tetapi seteru kita dengan PAS adalah berkaitan dengan akidah agama. Ya. Jadi bila kita berbaik atas ihsan dasar dan akhirnya kebaikan itu ditutup dengan kasih sayang dan dipegang oleh kasih sayang, dan kita lihat bahawasanya ini kasih sayang Islam yang sebenar. Wan, tadi Ketua Pergerakan Wanita, mungkin Wan tak ada dalam Wan tadi, saya dapat mendengar ucapan sedih dengar bila Ketua Wanita sebagai seorang ibu apabila Datuk Dr. Noraini menyatakan bahawa UMNO bukan lagi parti dominan hari ini. Apa perasaan Wan sebagai anak muda? Baik. Sebab kita lihat wanita tu macam ibu lah Wan. Jadi apa perasaan Wan bila dengar seorang ibu menyatakan kita sekarang bukan lagi parti dominan? Perasaan Wan lah. Baik. Ya. Pertama kita sedih lah. Ya. Dan kita kena menerima kenyataan itu walaupun agak pedih. Dan buktinya sudah ada bahawasanya UMNO ada 26 kursi. Ya. Jadi itu hakikatnya. Maksudnya kita tidak lagi Kita bukan dominan lah. Bukan dominan. Ya. Tapi walaupun kita tidak dominan, kita tetap ada. Ya. Kita tetap ada. Ya. Walaupun masuk ICU, tidak semestinya masuk ICU itu adalah mati. Ya. Dalam COVID dulu ramai masuk ICU. Ditidurkan. Tapi hidup lagi tak ada masalah dan boleh bekerja lebih hebat daripada sebelum ini. Ya. Jadi buktinya walaupun UMNO masuk ICU, selepas keluar daripada ICU ni, dia terus memacu. Dia terus berkembang. Dia terus jarang masuk ICU jadi kerajaan pula. Saya melihat Wan, jadi saya cuma nak tanya Wan, apakah pimpinan pemuda di peringkat bahagian-bahagian di seluruh negara seperti Wan yang knowledge-nya begitu, yang ini mempunyai keprihatinan terhadap bangsanya, terhadap perjuangannya dan juga pengetahuannya, apakah mereka seperti Wan juga Sarah? InsyaAllah ada yang seperti saya, bahkan ada lagi yang lebih lagi daripada saya. Ada lagi ya? Ada lagi. Jadi berarti sekarang ni sesuai lah bahawa pergerakan pemuda ini harapan masa depan generasi. Sebab kenapa Wan? Saya teringat bahawa kata bijak pandai, kalau kamu mau melihat generasi masa depan, kamu harus melihat pemudanya. Kalau pemudanya lembik, maka generasi akan datang itu lembik lah. Kalau pemuda itu bacul, maka bacul lah generasi akan datang. Tapi kalau pemuda, kata Soekarno, jangan, kalau kamu berikan aku 100 orang tua, yang mampu kulakukan hanyalah menawan gunung Kalimanjaro. Tapi kalau berikan aku 10 orang pemuda yang berhati wajar, pasti ku goncangkan dunia. Apa kata Wan? Baik. Saya mengambil satu sebab Wan tu naik Indonesia juga kan? Satu semangat. Yang pertama, semangat daripada Nabi Muhammad SAW. Diangkat ke Rasulullah-nya berumur 25 tahun. Muda. Muda. Jadi itu semangat. Bila kita muda, kita adunkan dengan ilmu, kita adunkan dengan semangat, kita adunkan dengan kasih sayang orang lama, insya-Allah orang muda akan berjaya. Dan semangat Soekarno juga saya ambil kerana pemimpin-pemimpin UMNO yang membina UMNO sebelum ini adalah datang daripada orang muda. Kekuatan UMNO sebelum ini adalah bertunjangkan orang muda. Presiden kita sendiri pun lahir daripada
Kilang Pemuda. Kilang Pemuda. Ya, ya. Dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lepas-lepas ini datang daripada Kilang Pemuda dan Bercakap majoriti. soal presiden ni, Wan, apa perasaan you bila untuk balon presiden bergerak-gerak ni? Kita kena faham bila Ya. kita jadi panglima perang, kita akan jadi sasaran. Sama juga di dalam medan perang. Ya. Perang Khandaq, perang Badar. Musuh Islam bukan nak menyerang umat Islam, dia nak menyerang Nabi. Ya. Dia nak menyerang Rasul kita. Ya. Jadi bila kita berada di dalam satu gelanggang, musuh utama adalah mencari siapa bos dia. Sekarang ni Kelantan nampaknya mereka akan serang Wan lah nampaknya. Kalau mereka menaikkan saya, kalau PAS mengakui bahawa saya itu pahlawan, dia serang saya lah. Tapi kalau PAS pada hari ini nampaknya dia serang saya, maksudnya saya seorang pahlawan lah. Sebab di dalam peperangan orang cari siapa bos dia. Ya. Jadi kalau PAS sendiri pun takut dengan bayang-bayang, Ya. tak payah jadi pahlawan lah. Ini saudara kan, saya suka bersama dengan Wan ni, dia mengadunkan antara perjuangan itu dan ini. Saudara, live kita ni saudara selalu boleh mendengar suasananya. Ramai ya ahli-ahli UMNO yang turun. Dan mereka juga mahu melihat sejauh mana ungkapan kata-kata daripada wakil pemuda, ya, usul-usul ini dibawa oleh pemuda. Dan hari ini Dr. Dr. Akmal, dia menyatakan dalam media sosial dan juga dalam sidang media yang lalu, dia mengatakan bahawa hari ini pemuda tak jemput siapa-siapa pun daripada luar. Sebab hari ini kami mahu membicarakan soal adik-beradik. Dalam sebuah keluarga, adik-beradik, apakah itu diterjemahkan pada hari ini, Wan? Baik. Memang diterjemahkan. Ya. Sebab emosi lelaki dia tak sama dengan emosi wanita. Ya. Emosi abang dia tak sama dengan emosi kakak. Ya. Kakak dia perlu berkongsi dengan ibu ataupun ayah. Ya. Tapi pemuda, anak lelaki ini kadang-kadang dia bersendirian untuk meluahkan perasaan. Terpijak kaki, pantas bangun. Pantas bangun. Jadi itu sifat orang lelaki. Ya. Dia rela orang panggil apa, kalau dia nak berkongsi pun dia berkongsi dengan adik-beradik. Ya. Jarang sekali dia meluahkan perasaan dengan ayah. Ya. Kerana dia tahu ayah juga menanggung beban. Ya. Elok kiranya anak-anak muda kita ini, pemimpin-pemimpin muda, selesaikan isu kita secara bersama-sama dengan adik-beradik kita dulu. Lepas kita ada intipati ataupun kita dah jumpa kesilapan itu, kita serahkan kepada ayah. Mungkin ayah boleh bantu. Kalau ayah tak boleh bantu, kita akan berusaha lagi. Ya. Itu sikap dia. Ini saudara daripada Kelantan ni, dia kata, aku anak Kelantan, sokong Mak Husin. Bukan Mak Husin, Wan Husin. Tuan Mak Husin. Sama-sama tumbangkan. Jangan saya tak izinkan nak maki-maki hamun selalu Ismira ya. Saya boleh mengatakan sama-sama lah kita menaikkan bendera UMNO. Nak tanya dengan Wan. Zaman saya pemuda dulu, saya mengimbau antara bidaran kata-kata pemuda dulu, kami dululah. Berpatah sayap, bertongkatkan paruh. Betul. Namun kudaki juga. Apakah semangat itu masih ada lagi kekal dalam jiwa pemuda hari ini? Ada. Walaupun parti keramat ini diserang bertubi-tubi. Ya. Seperti sudah tiada anak muda. Kalau lihat kepada media sosial, anak muda menolak UMNO. UMNO sudah bungkus, tidak ada lagi orang suka UMNO. Ya. Tapi hari ini yang datang daripada seluruh pelosok dunia, daripada Sabah pun sanggup datang. Ya. Ini membuktikan walaupun patah sayap, kami akan bertongkatkan paruh. Kami tidak akan menyerahkan sisa-sisa perjuangan ini kepada orang-orang tertentu sahaja, tetapi kami juga menyertai di dalam bahagian itu untuk menguatkan parti. Ya, Wan, bagaimana bila orang mengatakan bahawa bila kita bersama dengan Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan ini, mereka mengatakan bahawa UMNO sudah tunduk pada DAP. Boleh Wan jelaskan sebagai anak muda? Kalau ikutkan musuh DAP adalah UMNO. Ya. Musuh UMNO adalah DAP. Ya. Sekarang ini kita kena faham, siapa terima UMNO ataupun UMNO terima siapa. Kita menyertai kerajaan perpaduan kerana DAP PKR menerima syarat kita. Syarat kita jelas. Maksudnya kita tak jilat. Kita bukan menerima syarat daripada PKR. Kita bukan menerima syarat daripada DAP. Kita meletakkan syarat. Meletakkan syarat dan kita masuk kerana syarat.
Kalau nak ikut jilat, pergilah jilat kita. Kalau nak ikut jilat, pergi ada jilat kita. Tapi kita tak mahu bercakap soal jilat-jilat ini. Kerana Perikatan Nasional menjilat ludahnya sendiri. Kerana mulut dia, akhirnya rosak Perikatan Nasional dan mereka terpaksa jilat ludah kerana mereka tolak untuk jadi kerajaan. Dan sekarang mereka tidak jadi kerajaan. Mereka nak jadi kerajaan. Wan, saya selalu mengatakan bahawa seolah-olah dalam Perikatan Nasional hari ini seolah-olah pimpinan mereka macam menyesal rasanya tak? Menyesal. Kan tolak. Kalaulah mereka berada dalam kerajaan, tak adalah timbul segala kes-kes ni. Betul. Itulah orang tua pernah berkata. Apa panggil? Telajak perahu Boleh ditarik. Telajak kata tanggunglah. Padahlah jawabnya. Jadi Perikatan Nasional kerana terlepas menolak kita tuanku. Akhirnya inilah yang berlaku di negara kita Malaysia. Wan ni bukan tinggi sangat Sarah sebenarnya. Bukan tinggi. Wan Mahusin ni dia taklah tinggi mana, tapi semangatnya begitu tinggi lah Sarah. Saya kagum dengan beliau. Wan tak takut ke Wan? Takut itu kalau bagi saya, kalau kita sudah berada di hadapan, maksudnya kita dah keluar daripada kepompong ketakutan. Ya. Kalau rasa takut, baik duduk dalam rumah, dalam bilik. Itu pun rasa lagi takut bila kita kesorangan. Tapi bila kita bersama dengan rakan-rakan, datang ke perhimpunan, kita ramai, apa lagi kita nak takut? Kita tak perlu rasa takut. Jangan takut. Anak muda jangan takut. Anak muda tak perlu takut. Duduk seorang lagi takut. Duduk seorang lagi takut. Duduk sendirian. Duduk sendirian lagi takut. Saya suka dengan Wan ni, bila saya lontar sikit soalan, dia jawapannya tu penuh dengan pengertian saya. Dan Wan juga menjadi perwakilan ke perhimpunan besok ya. Betul. Wan jadi ketua muda sekarang Wan. Ketua Penerangan Pemuda. Secara agak memeranjatkan saya. Zaman saya dulu kalau sekadar ketua penerangan, kalau sekadar jawatan pemuda bahagian, tak sebegini bicaranya saya. Selalunya bicara begini adalah daripada peringkat pimpinan ketua pemuda, naik ketua pemuda negeri. Saya melihat Wan Mahusin ni hanya ketua penerangan saja. Secara bukanlah ketua bahagian, bukan ketua pemuda bahagian, tapi bicaranya saya, Dia tak perlu naik Mercedes untuk sampai ke destinasi. Naik Grab pun jadi. Yang penting sampai. Sekarang ni ada MRT lagi. MRT lagi. Kita tak perlu pun nak mula berjuang bila ada jawatan. Kita tak perlu pun mengejar jawatan untuk berjuang. Tetapi kita berjuanglah atas kapasiti kita sebagai rakyat yang sedar akan kekurangan. Apa kekurangan yang ada, kita tambah nilai. Alhamdulillah tinggi review, tinggi dah like. Itu yang paling penting. Kalau saya dituduh saya nak gila jawatan, saya tak perlu berjuang begini. Tunggulah jawatan sampai. Betul. Kalau nak jawatan, kalau dituduh kata nak jawatan kena beli, saya cari duit. Tak perlu saya nak menghabiskan duit begini. Baik saya simpan duit sampai masa pertandingan, saya bayar perwakilan, saya dapat jawatan. Kalau saudara membeli satu jawatan nanti, labanya nanti yang bahayanya pada perjuangan lah. Kita sendiri. Akhirnya perjuangan itu digadaikan. Bila kita mula membeli, bila tak ada, kita akan gadai. Itulah bahaya. Jadi hari ini, anak-anak muda dah tahu bahawasanya perjuangan politik ini bukan untuk puja wang. Perjuangan politik ini bila terkesannya besar bila kita tewas dalam pilihan raya ke-14. Bagaimana hak-hak kita telah pun hilang. Saya sebagai mahasiswa, dulu kita ada voucher buku satu Malaysia RM250. Dan ada bila kita sama master, kita ada My Brain. Itu hak kita sebagai rakyat memilih sebuah kerajaan. Dan bila kita tamak, kita memilih untuk berjuang kepada materialistik, akhirnya hak kita sedikit demi sedikit hilang di atas muka bumi Malaysia. Tadi ada satu pelayar tadi dia kata, kalau begini semoga saudara Mi Pedu. Dari Pedu ni berkedah lah Wan. Dia kata semoga ramai lagi pemuda seperti Wan. InsyaAllah. Penuh fakta katanya. Saya malam tadi saya dah berbicara Wan. Saya katakan bahawa kita ada 191 bahagian. Ada 191 ketua penerangan bahagian. Putrinya, pemudanya, wanitanya bahagian. Kali 4 ketua penerangan di setiap bahagian. Kali dengan 191, kita ada lebih kurang 700
lebih ketua penerangan. Jadi kalaulah mereka berperanan seperti Wan, saya rasa guyup dia orang ni kali ni. Saya nak bagi satu ucapan tahniah lah Ya. kepada Barisan Presiden dan UMNO sekarang Ya. kerana membuat satu keputusan memastikan ketua penerangan sebagai perwakilan. Ya, ya. Sebelum ini ketua perwakilan tidak menjadi ketua penerangan tidak menjadi ketua tidak terlibat dalam perwakilan. Ya, ya. Kali ini ketua penerangan dilibatkan sebagai perwakilan supaya mereka dapat input, dapat semangat untuk mereka menjelaskan kepada akar umbi yang berada di bawah. Well, saya tengok dalam pemilihan yang dulu-dulu lah, pasangan dulu, dia Coffee House itu penuh dengan orang bersidai, tapi nampaknya perwakilan sebab dalam dewan nampaknya. Dalam dewan. Wah, semangat lain. Termasuklah ketua penerangan. Dia kena ada dewan sebab dia nak memberi penerangan kepada kepada akar umbi nanti. Ya, ya. Itu adalah satu bagi saya, itu satu iktibar daripada apa-apa yang lepas. Jadi kali ini mungkin kita ada semangat yang baru dan kita akan berdepan dengan PRN menyebabkan mereka tidak lepaskan peluang untuk kekal di dalam dewan. Duduk dalam dewan kerana nak jadi calon ke atau nak mendengar amanat? Nak mendengar amanat kerana ini adalah persidangan kita yang terakhir bagi kita menghadapi dengan PRN. Ya, ya, ya. Macam mana Wan yakin dengan 6 negeri tu, Wan? Saya yakin bila sebuah parti yang menjadi lawan kita, parti yang terbesar menjadi lawan. PN ni baru. Parti yang besar lawan kita adalah daripada Pakatan Harapan. Kan? Dah bersama dengan kita. Contoh kalau kita main bola, kita lawan JDT tak menang-menang, tapi JDT bersama dengan kita, insya-Allah menang. Wan ni minat bola juga, Wan. Minat bola juga. Jika Kelantan dahulu lawan JDT, dulu kita menang, sekarang kita tewas. Tapi kalau Kelantan bersama dengan JDT, World Cup lawan World Cup lah. Datanglah Kedah ke apa? Kedah. Minta maaf, Kedah. Kita akan jadi satu pasukan yang kuat. Kita berganding. Saya dengar sedikit tahu. Ini bidalan-bidalan apa yang dilontarkan oleh Wan Husin ni, Wan Husin ni. Bila dia membayangkan bahawa kalau dulu UMNO sebagai pembola macam pasukan Kelantan lah, Masa menang. Kalah berlawan dengan JT kalah. Tapi hari ini UMNO diibaratkan seperti pasukan bola sepak Kelantan bersama dengan JDT. Jangan maksudnya come what may lawan. Saya rasa mungkin sebab itu agaknya saudara Wan Husin ni begitu yakin saya juga yakin saya yakin kerana rakyat dahagakan perubahan. Betul. Rakyat mahukan sesuatu yang baik untuk mereka. Rakyat mahukan perjuangan itu teruskan. Dan UMNO ini sifatnya begitu jauh ke hadapan dan saya melihat bahawa semangat yang ditunjukkan oleh saudara Wan Husin ini begitu hebat. Saudara. Insya-Allah. Saudara jangan risau saudara. Saya akan bersiaran sebentar lagi. Ada satu lagi perwakilan pemuda yang dapat saya lambai tadi yang akan hadir bersama dengan kita. Jadi Wan pun akan nak masuk dewan, Wan. Betul. Saudara Wan, saya ucapkan selamat berjuang. Semoga impian dan harapan Wan. Dan saya rasa lah kalau pemuda begini, saya yakinlah insya-Allah. Terima kasih Wan kerana bersama dengan saya. Terima kasih. Beri sepatah dua kata kepada pelayan-pelayan saya, Wan. Baik. Kalau kita sayang kepada negara, sekarang ini adalah masa untuk kita bersama-sama membina negara. Kalau hari-hari kita nak bercakap soal politik, nak tepuk atak, nak rampas kuasa, sampai bila-bila negara kita tidak akan berjaya. Kita dah akur bahawasanya pilihan raya yang ke-15 dipilih oleh rakyat, ditentukan oleh rakyat. Rakyat tidak memilih untuk mana-mana parti jadi pembangkang. Semua rakyat memilih partinya untuk jadi kerajaan. Tetapi keputusannya tidak begitu. Keputusannya bila kita kena bersatu hati untuk membentuk kerajaan. Peringatan Wan pada rakyat. Apa dia? Peringatan Wan pada pelayan-pelayan kita. Peringatan kepada daripada saya kepada rakyat dalam tempoh 5 tahun ini, dalam tempoh 5 tahun ini sokonglah kerajaan perpaduan. Kerana kerajaan perpaduan ini akan kekal untuk tempoh 5 tahun dan kita tidak akan rugi bila kerajaan negeri sehaluan dengan persekutuan. Jangan gunakan lagi alasan anak tiri kerana kita sudah ada bapa sendiri. Terima kasih. Saudara, begitulah bicara saya bersama dengan Wan Husin. Itu semangat pemuda, saudara. Saya suka dengan pemuda sebab saya juga datang dari kilang pemuda. Dan
Semoga perjuangannya itu direstui Allah SWT. Teman-teman, dan jangan risau saudara, bersama saya hari ini kita bicara panjang sikit, adalah seorang lagi. Ini pemuda dari kota, Wira kota daripada kota Kuala Lumpur, daripada bahagian Putih ya. Saudara Farid Azwan, suara pemuda hari ini sekarang lantang dah sekarang ni. Tadi paling saya lambat sekejap tadi di pemuda punya stage memang penuh. Ya. Wilayah bercakap memang very havoc. Ya, apa bicara wilayah tadi? Dia menisukan pasal ekonomi kat bandar ni. Isu pasal ekonomi, kita ditindas, berniaga pun tak boleh. Melayu punya usahawan dikacau. So di tepi-tepian jalan tu kita yang Melayu berniaga memang kacau. Saudara Wan Mahusin tadi dia membicarakan politik desa sebab dia mewakili perwakilan daripada bahagian Jeli. Ini perwakilan daripada bahagian Seputih di Kota Raya. Dan perwakilannya wakil rakyatnya di AP ya. Tapi bagaimanapun saya melihat bahawa anak-anak muda kita sekarang ni mencari kehidupan di tengah-tengah Kota Raya ini ya. Apa pandangan saudara Farid Azwan? Farid Azwan itu muda. Bukan? Saya ketua cawangan. Ketua cawangan saja saya. Dan ahli jawatankuasa bahagian. Saudara lihatlah sendiri saya yang hadir hari ini saya di Perhimpunan Agung Pemuda UMNO tidak lagi berbicara soal ketuanya. Anak-anak buahnya pun sudah berbicara dengan bahasa-bahasa perjuangan. Dan perjuangan pemuda wilayah kali ini tentulah menyangkut soal ekonomi. Ya, saudara, what is your background? Apakah latar belakang saudara? Ekonomi. Saudara bekerja ataupun berniaga? Berniaga. Saudara berniaga apa saudara? Banyak kepada agriculture. Ya? Agriculture, pertanian. Membekalkan baja-baja. Bukan baja-baja, tanaman. Tanaman. Tanam tanaman. Suburlah wajah. Sebab tu saya lihat wajah saudara Farid Azwan, wajah orang subur yang sentiasa bersama dengan tanam-tanaman. Sebab kata baginda Rasulullah, apabila kamu menanam tanam-tanaman itu, maka pahalanya kalau kamu tak ada pun, walaupun kamu dah meninggal nanti, pahala tetap ada. Itu berbakti pada bumi ya saya. Tetapi Wan, saya nak bertanya, apakah perjuangan utama pemuda wilayah sekarang ni? Kalau ini tuntutan pemuda wilayah. Kita bagi saya lah Ya, cakap kuat sikit Wan. Mana tu? Bagi saya lebih kepada ekonomi tu. Gigi Anwar tu. Saya lebih kepada ekonomi tu. Ya. Okey. Ya, itu. Okey, saya lebih kepada ekonomi tu. Saya memikirkan macam mana ekonomi anak muda di bandar ini. Jadi saya punya perjuangan lebih kepada itu seperti apa yang disampaikan oleh Datuk Jawari Ghani. Ya. Jadi kita penting ekonomi, kukuhnya ekonomi, yang lain kita boleh terjaga. Getinya mau memantapkan ekonomi memantapkan Melayu. Ekonomi, betul. Tapi macam mana dengan nak mantapkan ekonomi Melayu di wilayah, memandangkan kita pun tak ada membela untuk nasib orang Melayu kita di bandar. Terutama sekali kita tiada lagi kementerian di wilayah yang dijaga oleh kita UMNO sendiri. Itu yang menjadikan kita nak bergantung, nak berbicara dengan siapa jika andainya ada masalah. Jadi saudara memilih politik ini adalah satu landasan untuk memperjuangkan ekonomi warga bangsa kita. Ya, betul. Memandangkan anak muda kita yang bekerja, gaji 2,000 tak cukup tu di bandar. Tolak makan, rental apa semua, berapa je tinggal. Dan itulah problemnya, macam mana mereka nak develop dalam usia muda ni untuk keluarga. Diri sendiri pun belum tentu. Saudara Farid dah berkeluarga? Sudah, saya ada anak 3. Ada anak 3? Ya. Usia berapa? Yang paling tua umur 6 tahun. Usia 7 Farid tahun sekarang? Saya 36. Tadi Wan Mahusin usia 29, ini usia 36. Ini senja-senja dalam pemuda. Pemuda tapi semangat tetap ada. Semangat tetap ada. Sebab pemuda ni cara pantang disentuh, dia akan bangun dan bangkit. Dan saudara, bagaimana saya melihat saya bagi contoh ya tentang kedudukan peniaga-peniaga di Pasar Borong misalnya. Kenapa orang lain menguasai? Apakah pemuda sudah membuat satu kajian bagaimana Pasar Borong tu orang lain menguasai, bukan warga bangsa kita? Saya nak salahkan kepada kita tak dapat pendapatan tu satu masalah. Satu lagi yang memberi. Kita menganaktirikan. Dan tapak tu pun diberi kepada hak orang lain. Sumber tu pun diberi kepada orang lain. Kita ni Alibaba. Apakah Pak ini Farid sedar bahawa ada juga tapak-tapak tu asalnya daripada orang Melayu, tapi di Alibaba kan? Ya. Apa tindakan pemuda wilayah? Ini yang kita nak buatkan mungkin kita buatkan satu paduan. Saya ingat perkara ini akan ditangani oleh Perdana Menteri. Betul.
bagi saya lah, saya juga bagaimana saya melihat, saya selalu mengutarakan pandangan. UMNO, DAP, LCS senyap dan pemuda suruh DAP minta maaf, oi pemuda bersihkan identiti. Sila. Bagi saya ini adalah pengetahuan yang perlu sampai ke akar umbi, di mana kita ni bukan diminta untuk bersama dengan DAP ya. Ya. Kerajaan kita ni adalah atas dasar daripada yang YDPA kita untuk bersama, bersatu. So tak ada isu pasal DAP, di mana asalnya perubahan untuk kerajaan ni adalah daripada permintaan PKR dan juga pihak bersatu untuk bersama. Tapi memandangkan bongkaknya bersatu ni, kita lah pengambil tempatnya. Ya. Jadi salah statement ni mungkin tak sampai di bawah tu. Ya, mengertinya sekarang ni, mengertinya sebab itu saya katakan perangan-perangan mesti sampai ke bawah. Bukan supaya warga faham. Banyak rakyat dikelabukan dengan pandangan-pandangan yang negatif. Jadi berbalik pada soal ekonomi. Ya. Saya mewakili, selalu katakan ini secara adalah metro politics. Orang metro politik ataupun gated society. Yang saudara akan reach ini pelayar-pelayar melalui media sosial. Tak adalah macam di kampung. Ini orang kota ni politiknya berbeza sikit. Ya. Tapi santun tak ada tak? Dia macam ni. Ya. Kita di bandar ni terlalu banyak medium pun satu problem tu. Ya. Terlalu banyak medium, penyampaian tu terlalu mass. Ya. Dan akar umbi tu yang mungkin ada yang melihat, yang mengikut ni di kampung. Ya. Dan di bandar ni ada yang tak sampai kita punya penyampaian. Mungkinlah jadi macam tu. Ya. Nah, itu pendapat saya lah. Okey, saudara, kita telah bersiaran selama 1 jam setengah, saudara. Lamanya. Saudara Farid tadi sebab beliau berada dalam dewan nak mendengar ungkapan, kenyataan, isu-isu yang dibahaskan oleh oleh perwakilan. Jadi saya juga melihat hari ini tak ramailah perwakilan duduk di luar kali ini. Banyak dalam dewan penuh. Dah ramai. Kebetulan untuk wilayah pula Datuk Seri Presiden datang. Itu lagi bertambah semangat lagi lah. So apa pandangan wilayah terhadap Datuk Seri Presiden? Dari segi kepimpinan. Okey. Saya menampakkan ada corak perubahan di kala pemuda ini akan membuatkan satu mungkin ada kelainan lah setiap zaman tu berlainan. So saya nampak semangat yang kali ni tu berbeza. Berbeza, bukan kata yang lama tak elok, tapi yang ini cara yang zaman kini lah. So mungkin pembawakan yang ini dengan yang lama tu berbeza. Itu pendapat saya, dan misi dia pun mungkin agak berbeza. Contohnya ketua pemuda perlu akan diberi, andai kata yang tidak berdiploma akan diberi diploma. Itu yang contoh yang satu benda yang diteruskan, so that kita ni bukan kata tidak educated untuk memimpin. Jadi kita ada sesuatu untuk memimpin. Saudara Abdullah Majid dia kata waalaikumsalam, UMNO bangkit katanya. Saudara Edi Tahir, sebab apa pula dialibabakan? Sebab peniaga Melayu yang banyak ditindas walaupun ada lesen. Bagaimanapun saudara, ini kita serahkan kepada pimpinan pemuda wilayah. Saya yakin orang kota ni perjuangannya adalah untuk membentuk ekonomi warga bangsa kita, dan perjuangan ini akan teruskan. Boleh bagi sepatah 2 kata ni saudara? So, bagi pada follower Datuk, saya berharap apa yang dijadikan, apa yang dah terjadi dengan keadaan sekarang politik ni, jangan mendengar sebelah pihak. Perlulah mengambil timbang antara dua pihak, ambil tahu juga daripada pihak daripada UMNO, di mana kita nak buat sesuatu yang perubahan, dan perubahan tu kena ada support daripada akar umbi, daripada bawah, daripada pengundi. Jadi kalau tiada perubahan, bagi saya tak ada usaha kita nak betulkan, tapi tak sampai di bawah. Jadi bagi kepada penyokong Datuk Kamal Amir, mohon beri sedikit masa lagi untuk UMNO untuk nak menunjukkan usaha kami untuk berubah, untuk membantu kita punya bangsa kita. InsyaAllah. Itulah semangat jitu pergerakan pemuda daripada wilayah. Tadi semangat pemuda daripada Kelantan. Dan malam ini nanti saya akan bersiaran dengan ahli Dewan Undangan Negeri tebing tinggi. Agak kontroversi saya sebab beliau mewakili parti DAP. Malam ni jam 9.30 malam. Jangan lupa saya, kita bersiaran dan kita akan mengupas tentang keadaan. Dan besok yang penting sebab besok Presiden UMNO akan mengutarakan ucapan dasarnya. Yes, betul. Dan kita melihat perkembangan.
saya selamat berehat, selamat minum teh petang. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Farid Yazwan. Dan kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.